we will start. And along the way, if I am teaching anything and if you don't understand anything, stop me and ask question. Okay, stop me and ask. And sepanjang saya mengajar, kalau saya tengah present atau saya tak present ataupun kamu tak nampak apa yang saya duk merapu tu, bagi tahu. Sebab saya nampak semua benda saya. Saya nampak semua benda. Kamu nak nampak ke tak, yang tu masalah. Okay? So kalau along the way ada apa-apa yang tak nampak ke apa benda, bagi tahu je. Saya marah kalau kamu tak buat kerja. Saya tak marah kalau kamu tanya soalan bodoh. So tak ada masalah, tanya. Okay? Soalan apa pun tanya. So we are going to topic 1 today. Your introduction to organic chemistry. Kalau kamu tengok takwim betul-betul, your topic 1 sebenarnya sangat panjang. Your topic 1 akan ambil masa 4 minggu. Saya mungkin tak ajar sampai 4 minggu, mungkin 3 je. Dia adalah antara topik yang paling panjang. Dengan kata lain, dia adalah antara topik yang keluar final exam paling banyak markah. Alright? Topik yang panjang bermakna masuk exam markah banyak. Tu means belajar betul-betul. Alright? Maksud dia belajar betul-betul. So, topik 1, kita ada 6 subtopik. Saya ada 1.1 until 1.6. Minggu ni sampai esok kalau boleh saya nak cover sampai 1.4. Okay? So, minggu depan kita akan masuk 1.5 dan 1.6. So, saya nak cover 1.1 until 1.4. Kalau kamu dah tengok video saya kat YouTube. Oh, by the way, masuk kelas saya tak mengajar balik tau. Saya akan buat soalan tutorial je. Cara kamu nak buat soalan tutorial sebelum kelas saya kan? Tengok video kat YouTube tu. Video lecture penuh ada kat YouTube. Alright, video kuliah ada kat YouTube. Masuk sini kita belajar tutor je. Okay, kita belajar teknik menjawab and along the way saya ajar lah. Okay, so 1.1 until 1.4. 1.1 adalah pasal elemen. 1.2 pasal skeletal structure, condensed structure, expanded structure. 1.3 adalah pasal pasal apa? Lupa. Tapi hydrocarbon, classification of carbon, semua tu lah tak ingat sangat. Alright. Masuk pada soalan. Soalan 1 kamu buat ke? Tutorial buat ke? Buat, Miss. Syarif buat? Buat, Miss. Let's see. So, this is your 1.1 over here. 1.1 saya nak guna 5 minit je, senang. Dalam 1.1, benda yang kamu kena belajar sebenarnya satu perkataan je, elemen. Alright? What is actually element? Kita nak perlu tahu apa elemen yang duduk dalam organic compound kita. That is the only thing that we need to know. So, element dalam bahasa Melayu, unsur. Alright, dalam bahasa Melayu, unsur. Apa tu unsur? Apa tu element? Is the smallest thing in your chemistry. Is the most basic thing in your chemistry. Macam mana nak tahu dia adalah unsur atau tidak? Tengok pada periodic table. Alright, kalau kamu tengok pada periodic table, dalam setiap kotak periodic table tu ada satu benda. Kamu ada hidrogen, kamu ada potassium, kamu ada sodium, kamu ada oksigen, klorin, bromin, semua tu betul? Alright, kotak-kotak tu adalah unsur. Bermakna, adakah OH unsur? Adakah OH tu elemen? Tak. Alright, sebab kamu tak jumpa OH dalam periodic table. Tapi kamu akan jumpa O dan H dalam periodic table. Faham maksud saya? Alright? Faham. So, soalan 1, good news dalam topik 1.1. Good news dalam topik 1.1, elemen pula. Organic compound yang kita bagi besar-besar tu, tak payah hafal. Jangan risau. Tak perlu tahu glukos macam mana. Gila pun nak hafal penicillin tu bentuk apa. Tak payah. Alright? Kerja kamu bukan hafal structure dia. Kerja kamu adalah dia bagi structure ni. Bising pula kat luar. Alright, dia bagi structure ni, okay, dan kita nak label elemen dia apa. Ataupun kita nak tengok elemen dia ada apa. Kalau contoh amino acid yang simple, kamu akan nampak carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. So kamu hanya perlu tulis balik, that is my carbon, that is my oxygen, that is my nitrogen, and that is my hydrogen. Alright, itu je. Senang gila. Alright, tak payah gagal tak payah pergi hafal penicillin tu macam mana, caffeine tu macam mana, tak payah. Gila apa. Hang kalau boleh hafal tu, hang kimia boleh dapat A . Alright, tak payah. Kerja tu bukan kerja kamu. Kerja kamu adalah kamu kena identify elemen. Boleh? Alright, so bila kamu tulis elemen ni, satu je saya minta. Semua budak pandai ni, jangan buat spelling error.
No spelling error is allowed even though satu alfabet salah kita pangkah. Benda ni kata nama khas. Benda ni orang kata fakta pun. Alright. So jangan salah eja. Okay. Dan tips untuk eja benda ni. Depan kertas soalan kamu dalam exam, kamu ada satu page yang dia bagi name, dia bagi atomic mass, dia bagi proton number. Betul? Kan? Koyak je page tu. Masuk-masuk exam, page tu koyak. Letak kat tepi, guna. Tak payah duk selak-selak dah. Orang dah bagi nama dah. Hang itu pun salah eja. Sister. Alright? So jangan salah eja kat situ. And then next, ada dua structure lagi yang saya nak bincang sebab ada kesilapan dalam nota dan juga video YouTube saya. DDT saya dengan penicillin saya terbalik. This is my DDT. This is my DDT. Alright? So check balik dalam nota kamu, ubah balik dalam nota kamu, DDT kamu dengan penicillin kamu terbalik. Okay? So that is my DDT. Dalam DDT saya, obviously, just very quickly, saya ada chlorine, saya ada carbon, saya ada hydrogen, sahaja. That is my DDT. Okay? Alright. So, nak masuk sikit skeleton. This is your benzene ring. Okay, that is your benzene ring. Dan kita tahu that is your skeletal structure. Setiap satu corner ni sebenarnya adalah carbon. Betul? Alright, setiap satu ni sebenarnya adalah carbon. Soalan saya pasal carbon. Iqbal, carbon, setiap carbon maksimum berapa ikatan? Setiap karbon maksimum berapa ikatan? Setiap karbon. Ya. Berapa ikatan? Ya. Berapa? Enam. 6. Iqbal, if you're in the class and sitting right in front of me, you are dead by now. You know Iqbal? Ha? You are dead by now. Kita tengah buat kenduri untuk hang dah. Ha. Alright? Ada ustaz duk baca doa dah. Class, how many bond carbon can have? 4. Iqbal, if you're not ready for my class, don't come in. Iqbal, on camera. Alright, thank you class. Every carbon can have 4 bond. Alright, yang tu paling basic sebab yang tu yang kita akan guna dalam sepanjang semester ni. The entire semester kita belajar apa tau? Carbon dengan hydrogen. Okay? So, carbon pegang 4 ikatan. Iqbal, carbon pegang 4 ikatan. Alright, ingat. So, carbon tu pegang 4 yang ikatan kat sini. bond dengan hidrogen Apa dia? Karbon kalau bond dengan hidrogen berapa banyak Carbon bond dengan siapa pun, carbon bond dengan apa pun hanya boleh ada 4 ikatan. Siapa kata mesti okay. hydrogen? Alright, carbon boleh dengan oksigen, boleh dengan nitrogen, boleh dengan chlorine, bromine, iodine. Ikut akulah dia nak dengan apa. Betul? Alright. So, over here, this is each and every one of them is a carbon over here. And this carbon, if you can look at it, is already holding 3 bond. 1, 2, 3. So, carbon ni pegang satu lagi. And satu lagi ikatan tu adalah apa? Satu lagi ikatan tu automatically adalah hydrogen dalam skeleton. Okay? And if you look at this carbon, so carbon ni sekarang. Alright, this carbon, kalau kamu kira, dia ada tak pegang hydrogen lagi? Dia perlu tak pegang hydrogen lagi? Tak. Thank you. Kerja kamu sekarang, sepanjang semester ni, kerja kamu adalah kira 1, 2, 3, 4. Hang tak boleh kira 1, 2, 3, 4 dengan betul, keluar matrik, balik tadika. Okay? Next, penicillin.
Okay, penicillin ubat tahan sakit kamu adalah you have a lot of element over here. One of the element that you can have obviously is your carbon. You can see over here we have plenty of carbon, a lot of carbon. Next you have your hydrogen, yang tu of course lah kamu ada a lot of hydrogen. And then you have your oxygen, you can see from there. You have your oxygen. You have your nitrogen untuk your penicillin. You have your sulfur. Alright. So kamu ada carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur untuk your penicillin. Simple. Sekali lagi ya sayang, benda ni tak payah hafal. Alright, benda ni tak payah hafal. Kalau kamu boleh hafal benda ni, saya akan gemar sebab saya pun tak hafal. Okay, if you look at this, kenapa saya nak guna penicillin? Kita dah tengok tadi carbon ada 4 ikatan. Carbon boleh pegang 4 ikatan max. Tak kisahlah 4 ikatan tu sekarang adalah 4 single bond, 4 double bond with 2 single bond, ataupun 4 double bond like this, ataupun triple bond with single bond. Tak kisah. Tak kisah. Janji carbon pegang 4 ikatan. Macam mana 4 pun tak kisah. Dan sekarang teacher ada oksigen. Kita nak tengok oksigen. Rasa-rasa oksigen pegang berapa ikatan? 2. Okay. Thank you lah kepada yang menunjukkan jari anda tu. Oksigen standard 2 ikatan. Standard 2 ikatan. Boleh jadi lebih, depends pada keadaan oksigen tersebut. Okay, tapi standard 2. Nitrogen, standard rasa-rasa? 3. Thank you. Alright. Yang kamu biasa akan jumpa adalah benda-benda ni lah. Carbon, oksigen, nitrogen, hydrogen. Obviously standard 1. Alright, yang ni kena tahu. Sebab yang ni lah benda-benda ni kita akan belajar sepanjang sem. 18 minggu, 3-4 bulan kita belajar ni je. So ni benda basic, kena tahu. Okay. So that is your penicillin and that is the number of bond that they can have. And that's it for your 1.1. Exam boleh jawab? 1, mic. 1, mic. Thank you. Alright. So that is your penicillin and that's it for your 1.1. Tak ada soalan? Miss nak tanya, Boleh. oksigen kan dia single bond lah. Satu je. Satu je tak. Dia mesti 2 ikatan at least. Tapi dia boleh 2 ikatan like this atau 2 ikatan like this. Okay. Tapi dia masih 2 ikatan. Alright, single tak unless dia adalah charge. Kita tak belajar charge yang risau. Standard ni lah. Okay. Lagi? Thank you, Miss. Tak ada. Satu lagi alang-alang kita ada, tadi kita ada klorin kan. Alang-alang kita ada klorin tadi. So halogen kamu pun sama ya. Halogen kamu klorin, bromin, iodine, fluorine, benda-benda ni satu ikatan je. 1 bond. Okay, benda ni 1 bond. Okay. Sepanjang saya mengajar, kalau kita jumpa benda lain, saya akan bagi tahulah biasanya dia berapa ikatan. Okay. Alright. That's it for your number of bond and that's it for your 1.1. Saya nak masuk hari ini adalah functional group dengan homologous series sebab saya nak tinggalkan kerja kamu. Saya ada setengah jam lagi. Kita nak masuk functional group dengan homologous series. Boleh? Okay. Soalan saya sebelum saya masuk. Apa maksud functional group dengan homologous series? Ada siapa boleh bezakan diorang? Apa maksud functional group dengan homologous series? Functional group dia group of atom. Functional group adalah group of atom yang Ada apa karakteristik. okay. Functional group dengan homologous series, functional group sebab kamu mula dengan functional group, so saya mula dengan functional group lah. Bahasa Melayu dia functional group, kumpulan berfungsi. Alright, dia adalah kumpulan berfungsi. Apa maksud kumpulan berfungsi? Dia adalah kumpulan yang akan bagi identiti kepada organic compound kamu. Alright, dia adalah kumpulan yang akan bagi identiti kepada organic compound kamu. Contoh yang kamu biasa jumpa, alkene. Kalau kamu jumpa satu ring pegang carbon-carbon double bond like this, kamu akan kata, oh teacher dia alkene teacher. Alright, kalau kamu jumpa CH3, CH double bond, CH2, teacher dia alkene.
Alright? Kamu jumpa lagi struktur yang lagi panjang. Nak panjang tu saya malas. Okay, like this. Kamu pun kata dia alkene. Macam mana kamu tahu dia alkene? Sebab kehadiran karbon-karbon double bond. Betul? Alright? So, kumpulan berfungsi kat sini. Kumpulan yang memberi identiti kepada alkene adalah karbon-karbon double bond. Okay, karbon-karbon double bond. That is what we mean by functional group. Kumpulan yang memberi identiti kepada semua orang. Dan kalau semua orang itu, kalau semua kawan saya memegang identiti yang sama, kalau semua orang pegang kumpulan berfungsi yang sama, semua orang akan duduk dalam homologous series yang sama. Homologous series adalah macam keluarga besar. Alright? Diorang satu keluarga. Dalam keluarga besar ni, kamu ada ahli-ahli, betul? Kamu ada member, kamu ada ahli. Ahli tu kita panggil homologs. The members. Alright? Dan syarat untuk jadi members, untuk jadi ahli keluarga, syarat dia satu. Dia kena pegang kumpulan berfungsi yang sama. Alright? Dia kena pegang kumpulan berfungsi yang sama, baru dia boleh duduk dalam keluarga yang sama. Double bond. Tengok double bond macam ni cukup saya tunjuk 3. Tiga-tiga ni duduk dalam kumpulan, duduk dalam homologous series alkene. Tiga-tiga ni alkene. Sebab apa tiga-tiga ni alkene? Sebab tiga-tiga ni pegang kumpulan berfungsi yang sama. Karbon-karbon, double bond. Simple. Easy. Alright? Homologous series. Nama pun satu series. Kalau hang tengok movie, series means satu episod ke banyak episod? Banyak episod kan? Banyak episod di bawah tajuk yang sama. Siapa tajuk tu? Kumpulan berfungsi. Kalau drama saya adalah alkohol, bermakna kumpulan berfungsi saya adalah OH. Dia akan duduk dalam kumpulan alkohol. Alright, dia akan duduk dalam keluarga alkohol sebab semua orang pegang OH. Alright, semua orang pegang OH, baru dia akan duduk dalam keluarga yang sama. Make sense? Simple. Okay. Kalau okay, definition biasa saya tak ajar sangat. Bukan sebab apa, sebab definition kalau saya tanya pun mesti apa salin nota je kan definition tu. Ayat definition tu ada dalam nota, salin sendiri. Kerja saya bukan membaca, saya masuk mengajar. Okay? So, saya akan ajarlah biasanya. Hang on. Hang on sebab dia tengah hang. My Google Meet tengah hang. Dengar suara saya lagi ke? Dengar, Miss. Dengar. Dengar, Miss. Alright. Saya nak share different thing. Okay, kita nak masuk kepada functional group. Saya tak akan bincang semua functional group. Saya akan bincang yang saya rasa kamu mungkin akan buat salah je. Alright, saya nak bincang yang mungkin saya rasa kamu akan buat salah dalam exam je lah. So kalau ada apa-apa yang kamu nak saya bincang, boleh stop me, kita boleh bincang. Okay? So saya ada homologous series dengan functional group. Nama-nama ni adalah nama yang kita akan guna. Dan kalau tadi kamu tak perlu hafal kat sini dengan duka citanya. Semua homologous series, dua jadual ni, semua homologous series yang ada ni, sayang, duka cita gila, kamu kena hafal semua. Alright, jangan tunjuk muka terkejut dengan saya. Jangan risau, kamu akan hafal sampai hujung SAM. Sebab apa? Yang ni akan jadi topik 2. Yang ni akan jadi topik 3. Alkene akan jadi satu topik. Yang ni jadi topik 2. Alkohol akan jadi satu topik. Haloalkene akan jadi satu topik. Benda ni akan jadi satu chapter. Bayangkan hang belajar alkene satu chapter. Takkan hang tak ingat alkene dengan karbon-karbon double bond lagi? Betul? Alright? Kamu akan belajar aldehyde ketone. Kamu akan belajar aldehyde ketone tu sebagai satu topik. Satu chapter, 3 minggu tu belajar aldehyde ketone je. Takkan tak boleh ingat lagi aldehyde ketone tu. So jangan risau. Bila saya kata kamu kena hafal, kamu bukan kena hafal saya ajari ni hafal esok. Taklah. Kalau boleh buat lagi syok. Betul tak?
Kamu kena hafal sebelum exam kamu hujung sem nanti. So jangan risau, kamu akan hafal eventually. Okay, kamu akan hafal. So, functional group saya tak bincang semua kot. Cuma satu je yang saya bagi kat depan mata kamu sekarang adalah yang paling pendek. Kamu tak boleh guna sebarang short form lagi. Dengan kata lain, kalau alkene dia adalah carbon-carbon double bond. Kamu wajib tulis perkataan carbon-carbon double bond sebagai functional group. Saya tak nak nampak ni. Faham maksud saya? Kamu kena tulis nama tu. Orang dah kata dia nama, bukan simbol. So bagi nama. Okay? So, yang pertama yang saya nak bincang, benzene ring dan aromatic. Okay, pertama yang saya nak bincang adalah aromatic di sini. You have your aromatic and benzene ring. So, benzene ring dengan aromatic ada 3 cara penulisan. Salah satu yang saya bagi is this one. Satu lagi yang dia boleh lukis adalah like this. Sama. Syarat untuk benzene ring adalah 6 carbon dan 3 double bond alternate. Tahu alternate tu apa? Jarak silang satu, langkau satu. Tengok kat sini. Double bond, langkau 01, double bond, langkau 01, double bond 01. So susun macam mana pun boleh. Yang ni pun boleh. Sama. Alright? Benzene ring satu lagi bentuk tulisan. Benzene ring can be like this. Bulatan kat tengah. Pun benzene ring. 3 yang saya bagi sekarang adalah benzene ring. Alright? Jumpa keluar soalan jangan cakap tak tahu. Tapi syarat benzene ring masih adalah 6 carbon ring, 6 carbon ring with 3 double bond alternate to each other. 3 double bond silang antara satu sama lain. Langkau antara satu sama lain. So soalan saya, adakah yang ni benzene ring? Okay. Dia bukan benzene ring sebab dia tak langkau. Betul, dia ada 6 carbon. Yes, dia ada 6 carbon. Yes, dia ada 3 double bond. Tapi dia bukan benzene ring sebab dia tak jarak antara satu sama lain. Saya untuk setengah jam nanti kamu akan banyak dengar saya kata yang salah. Sebab kamu akan selalu buat careless kat sini. Alright? Habit kamu mata tengok separuh. Alright? Kamu baca soalan, oh ada 6 carbon. Tengok betul-betul. Okay? Same thing like this. Kalau teacher ada 6 carbon ring, lepas tu saya letak 2 double bond like this. Je. That's it. Soalan bagi macam ni. Alright? Adakah dia benzene ring? Okay? Simple. Dia bukan benzene ring. Benzene ring mesti memenuhi syarat 6 carbon with 3 double bond alternate to each other. Dia mesti adalah jarak-jarak antara satu sama lain. Okay? Jangan buat careless tu. Next, kita move on kepada phenol. Alkohol tahulah, alkohol hydroxy OH. Yang tu tak payah ajar, yang tu tahu lah. Okay, phenol. Phenol is a very special homologous series. Kenapa saya kata phenol is a very special homologous series? Phenol adalah satu-satunya homologous series yang pegang 2 functional group. Nak jadi phenol, dia kena pegang hydroxyl, dia kena pegang benzene ring. Dia kena pegang dua-dua. So hydroxyl standard OH, benzene ring standard benzene ring. So this is your phenol. Sayang bila saya kata dia kena pegang dua-dua, dia kena pegang dua-dua rapat. Nampak? Benzene ring straight away kepada OH. Benzene ring straight away kepada OH. Maksud teacher, adakah dia masih phenol kalau, oh salah lukis. Okay. Adakah dia masih phenol kalau saya ada benzene ring like this, lepas tu saya letak like this. Alright. Dia bukan phenol Phenol saya mesti adalah benzene ring dan OH duduk sekali rapat, tak ada jarak dengan siapa-siapa. So if you look at the example that I give to you, salah. Sebab apa? Sebab dia langkau carbon. Saya ada benzene ring, saya ada OH, saya ada carbon duduk tengah-tengah. Alright? Salah. See that? Alright? Sebab yang ni yang kita akan selalu buat kamu dalam exam. Kita akan buat macam ni. Sebab kita nak kamu buat salah. But that in mind, kerja saya adalah buat hidup kamu susah. Kerja saya buat kamu pandai. Pada masa yang sama buat hidup kamu susah lah.
Sebab kita akan buat soalan yang kamu akan buat careless. So tengok betul-betul. Buka mata, kembangkan betul-betul. Tengok betul-betul dia duduk rapat atau tak. Okay? So that is your phenol. Dalam tu ada hydroxy, ada benzene ring. Make sure benzene ring dengan hydroxy duduk sekali. Kalau dia ada carbon apa-apa duduk kat tempat lain, tak duduk antara diorang, tak ada masalah, duduklah. Berapa carbon pun tak ada masalah. Tapi antara diorang tak boleh ada carbon. Okay? Habis. Next. Haloalkane tak ada apa. Haloalkane, halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine tak ada apa. Ether pun tak ada apa. Saya siapa yang tanya oksigen tadi, yang ni ether betul Ether boleh pegang oksigen, single bond, single bond. Okay, boleh pegang single bond, single bond. Yang ni tak ada masalah. Dia tak jadi isu sangat. Yang akan salah next, kita nak tengok kepada aldehyde ketone. Okay, kita nak tengok pada aldehyde ketone. Very special homologous series because your aldehyde and your ketone pegang functional group yang sama. Dia pegang carbonyl, dia pegang carbonyl. So they are holding the same functional group. Sebelum saya move on, sebenarnya functional group tu adalah C double bond O sahaja. The functional group of carbonyl is actually C double bond O. Kalau kamu tanya saya, it's actually C double bond O, they are the same. But what makes them different is the position of the C double bond O. Untuk aldehyde, C double bond O mesti kena duduk sebelah hidrogen. Okay, kita tahu karbon boleh pegang 4 ikatan, right? Karbon boleh pegang 4 ikatan, so karbon pegang double bond O dah pegang 2, so dia boleh pegang 2 lagi ikatan. Untuk aldehyde, salah satu ikatan mesti adalah hidrogen. Mesti. Dan cara cikgu saya ajar dulu untuk hafal, aldehyde ada H kan? Alright, aldehyde kat sini ada H. So H ni, dia kena ada H lah. Cikgu saya ajar dulu macam tu, tak pandai kan? Saya belajar macam ni je lah. Okay, so aldehyde beza dengan ketone, aldehyde C double bond O kena ada H kat tepi dia, baru dia jadi aldehyde. Look at that is your aldehyde. Okay, vice versa untuk ketone. C double bond O juga. Tapi kenapa dia panggil ketone? Kenapa dia tak panggil aldehyde? Kedudukan C double bond O tu. Saya nak lagi tepatkan nota kamu. C double bond O kena duduk antara carbon. Berapa carbon saya tak kisah. Carbon macam mana saya tak kisah. Tapi saya kisah kalau double bond O saya, kalau nak jadi ketone, sebelah dia mesti carbon dan carbon. Mesti, tak ada pilihan. Okay. Alright. Bila saya kata tak kisah berapa carbon, dia masih adalah ketone guys. Kalau teacher ada something like this. Banyak carbon. Patut kat sini teacher pegang ring. Dia masih adalah ketone. Kenapa? C double bond O saya masih duduk antara carbon. Betul? Ketone. Tetap ketone. Syarat saya senang je. Kiri kanan panjang mana, besar mana, we don't care. We only care where is the C double bond O. Alright? Soalan exam, dia boleh keluar macam ni. Soalan saya, yang saya bagi, keluar macam ni. Soalan exam, keluar macam ni. Kamu kata Miss Wong tak ngajar. Jenuh lah weh. Alright? So, jangan kisah sangat bilangan karbon yang ada kat belakang. Kita hanya tengok benda yang kita nak tengok. Bilangan karbon kat belakang tu salin balik je. Okay? Salin balik je. Tak ada apa. Soalan setakat ni, ketone aldehyde. Okay? Saya selalu hafal macam tu lah. Aldehyde ada H. So, dia kena ada H lah. Ketone O duduk tengah. Ketone O duduk tengah, nampak? Bila O duduk tengah, C double bond O kena duduk tengah-tengah carbon. Alright? Cikgu saya ajar macam tu dulu. So, saya ajar budak saya macam ni lah. Asal macam cara bodoh gila kan? Tak bodoh pun weh. Bodoh-bodoh pun saya hafal sampai sekarang. So, tak bodoh lah kan? Okay? Next. Kat sini, page ni saya nak tinggalkan untuk 2 saat. Tengok dengan nota kamu, compare dengan apa yang saya ada. Kamu perasan nota kamu tunggang langgang. Right? Saya minta maaf, salah saya. Version Microsoft Word saya dengan version Microsoft Word Office lain. So, dia lari. So, lari dia jadi apa yang kamu dapat lah. Dan saya tak check bila saya print tu. Saya minta maaf. Yang ni yang betul.
So tolong salin balik nanti bila-bila ada masa ataupun kalau Dan salin sekarang pun tak apa. This is the correct one. Tolong susun balik apa yang betul. Okay? Nanti boleh tengok balik kat YouTube, kat video pun boleh. So, next yang kita nak move on, ada 2-3 lagi yang saya nak bincang sahaja. Carboxylic acid, your carboxyl COOH kat sini saya nak mohon kamu kembangkan sedikit. The C double bond O OH kat sini is actually double bond O OH like this. Okay, it's actually C double bond O OH like this. It's a double bond O single bond OH. Okay, that is your carboxyl. Yang saya nak masuk adalah ester. Yang saya nak bincang adalah 4 last ni. Okay, yang ni semua yang saya nak bincang ni satu je. Saya akan guna perkataan directly dan rapat. Bila saya kata dia adalah carboalkoxy, when it's a ester and functional group dia adalah carboalkoxy. Carboalkoxy means saya ada C double bond O, single bond O. Saya nak bagi nampak lagi, the single bond O kat tepi ni mesti kena bonded dengan carbon. Dan apa beza dia dengan carboxylic acid? Here. Kalau carboxylic acid, dia kena bonded dengan OH. Nampak? Tu beza dia. Carboxyl, carboalkoxy. Carboalkoxy kena bonded dengan C. Simple. Alright. Dan double bond O tersebut dan juga single bond O tersebut kena duduk pada carbon yang sama. Itu syarat dia. Alright, double bond O dengan single bond O kena duduk pada carbon yang sama. Dengan kata lain, kalau teacher ada C double bond O, single bond O, okay, kalau teacher ada something like this, CH2, baru single bond O, CH3. Like this. Adakah dia masih carboalkoxy? Tengok, dalam exam, kalau soalan bagi tak nampak, kembangkan. Lukis macam apa yang teacher lukis. Kembangkan. Kamu akan nampak, okay, O saya duduk sini, double bond O saya duduk sini. Kamu kena check, diorang duduk tak dengan carbon yang sama? Diorang tak duduk dengan carbon yang sama. Betul? So, dia bukan carboalkoxy. See that? Alright, kembangkan. Dalam exam, kerja kamu bukan hanya menjawab soalan. Kerja kamu faham dulu soalan tu, baru jawab. So, kalau soalan bagi dalam bentuk yang kamu tak nampak, kembangkan. Lukis balik, bagi nampak. Okay? So, dia mesti kena duduk pada carbon yang sama. Boleh sambung sikit? Alright? Sambung. Saya nak guna balik carboalkoxy. Kalau ada soalan, boleh stop me and you can ask. Okay, setakat ni okay? Senang je. Okay. Dia senang je. Tang hafal je susah. Benda ni senang. Kalau boleh buat nota masuk teacher, saya score 100%. Alright, tapi kalau nota tinggal luar dewan, cerita lain lah Miss Wong. So, we say that this is carboalkoxy. So, kalau keluar soalan, kita akan label benda ni alkoxy. Okay, perfect answer. Soalan saya next. Kalau saya dah label dia carboalkoxy kat sini, boleh tak saya label dia sekali lagi, saya kata dia carbonyl. Dan saya label dia sekali lagi, saya kata dia alkoxy. Soalan saya, boleh atau tak boleh? Ngangguk? Ikin say no. Alright, Nana say yes. Mimi say yes. Yang lain? Hang kepala pun tak nak gerak kat aku. Arif? Yes? No? Boleh, yes. Dia kata yes. Arif? Arif kata yes. Arif kata yes sebab kawan kata yes. Betul? And Miss Wong say no. Oops. And Miss Wong say no. Tak boleh. Sayang, kalau hang couple tu hang dah couple dah. Alright, hang dah tukar status kat Facebook, dah tukar status kat Insta. In a relationship. Okay? So right now, this guy and this guy already in a relationship. You dah couple dah kahwin, dah ada ikatan, dah nikah dah. Jangan putuskan dia orang. Kalau dia hanya C double bond O, dia duduk sorang-sorang, dia carbonyl. Yes, dia carbonyl. Kalau dia hanya duduk sorang-sorang COC,
Dia alkoxy. Yes, dia alkoxy. Tapi bila saya ada C double bond O, duduk sekali dengan single bond O, dia bukan carbonyl, dia bukan alkoxy. Dia panggil carboalkoxy. Faham? Dan ingat, dengan kata lain, itu bahasa kimia. Bahasa senang dia, kalau hang dah label satu functional group, jangan dalam functional group tu label lagi. Kamu hanya akan label yang paling besar, kumpulan yang paling besar yang kamu boleh label. Jangan label yang kecil lagi dalam tu. Faham? Okay? Jangan ada bulatan dalam bulatan. Tu bahasa Melayu dah tu. Tu bukan bahasa kimia dah tu. Tak faham lagi, aku tak tahu dah. Kena ajar Cina kot. Pandai cakap Cina? Alright, saya pernah dapat student is a Malay girl. She went to Chinese school since kindergarten. Obviously, she speak better Chinese than I do. Saya sekolah Melayu dari kecil. So saya tak terkejut lah kalau saya ada student yang boleh cakap fasih bahasa Cina lagi daripada saya. Betul weh, Chinese dia memang hebat kot. Lepas tu kita buat Chinese New Year Festival, dulu kita ada buat Chinese New Year Festival kan. Dia jadi MC. In Chinese. Hebat weh. Saya kagum lah sebab saya tak pandai. Alright. Boleh? Senang? Ingat jangan ada bulatan dalam bulatan lagi. Next, kita ada acyl chloride. Acyl chloride pun senang. Bila saya kata acyl chloride kat sini sayang, case yang sama. Bila saya dah kata dia chloride, hang jangan pandai-pandai letak Br, iodine, bromin, semua tak ada. Dia hanya ada acyl chloride. Tak ada orang lain. Tak boleh ganti dengan Br, tak boleh ganti dengan orang lain. Dengan kata lain, Cl dan double bond O kena duduk pada carbon yang sama. Case yang sama macam tadi. Jangan langkau. Alright, jangan langkau, jangan ada apa-apa antara diorang. Double bond O dan C kena duduk pada carbon yang sama. And that is your acyl chloride. Make sense? Senang? Okay. Acyl chloride shock sebab homologous series dengan functional group nama dia sama. Acyl chloride. Okay, nama dia sama. Next, dua terakhir yang saya nak compare sekali. Saya nak bincang sekali. Amide, amine. Boleh tak bagi tahu kat saya apa beza antara amide dengan amine? Jangan bagi tahu beza dia spelling. Ketuk kepala hang. Aku boleh baca, aku tahu spelling dia beza. Saya tanya dalam kelas hari Isnin ke hari Selasa semalam, apa beza amine dengan amide? Spelling teacher. Aku lempang lah mau tahu. Alright, apa beza amide dengan amine rasa-rasa? Ada double bond. Carbon ada double bond. Ada double bond. Carbon ada double bond. Dan semua mata anda ada buka dan jelas sekarang. Dia ada kehadiran double bond O. Saya guna bahasa gaming. Amide tu macam adalah upgraded level. It's another level of amine. Amide tu ada kehadiran double bond O. Sebab tu functional group dia, nama dia jadi carboxamide. Saya tak tahu kenapa dia suka lari. Alright? Dia jadi carboxamide nama dia. Carbox, the carbonyl. Alright? Dia jadi carboxamide. Kat sini hanya panggil amino. Alright? Dia hanya panggil amino sebab dia hanya pegang N. Okay? So, ingat saya cerita, nitrogen boleh pegang 3 ikatan? That is the 3 ikatan nitrogen pegang. Sama juga kat sini, nitrogen pegang 3 ikatan guys, 3 ikatan. Syarat dia satu je, nitrogen dengan double bond O kena duduk pada carbon yang sama. Masih syarat yang sama. Dengan kata lain, kalau teacher ada C double bond O, kalau teacher ada C double bond O like this, alright, lepas tu saya ada CH2, lepas tu saya ada NH. Lepas tu, what's wrong? Semua yang saya lukis dah tak ada. Dia restart balik. Oh, ada. Hang on. Komputer saya dah bangun kot kelas 3 jam lah pagi ni je. Alright. Okay. So, over here, kalau saya ada something like this, dia bukan carboxamide. Alright, dia bukan carboxamide, dia bukan amide sebab N duduk sini, double bond O duduk sini dan diorang tak duduk pada carbon yang sama. Salah.
Senang. Boleh nampak? Dalam exam, make sure benda ni. Benda ni senang. Jangan buat silap. Okay, jangan buat silap. Next, yang saya nak bincang sedikit adalah pasal N ni. N ni bila kita kata nitrogen boleh pegang 3 ikatan sayang. Kita kata nitrogen boleh pegang 3 ikatan. 3 ikatan nitrogen boleh pegang apa? Boleh pegang standard, boleh pegang 1 hidrogen, 2 carbon. Boleh pegang 2 hidrogen, 1 carbon. Boleh pegang 3 carbon. Tak ada masalah. Alright, boleh. Janji 3 ikatan tu ada orang. Okay, tak ada masalah. Kalau kamu tanya kat saya, teacher, 3 hidrogen boleh? Boleh. Benda ni nama dia apa? Siapa-siapa tahu? Nisha? Ammonium. Amonia. Amonia untuk ion. Okay. Alright, amonia. Yang benda busuk macam bau-bau telur busuk tu. Yang ni. Okay? So boleh, tapi biasanya bila kita dah masuk dalam hydrocarbon, dia akan ada carbon satu lah at least. Okay? So 2 lagi ikatan, bila dia dah pegang 1 carbon, boleh jadi 2 hidrogen, boleh jadi carbon hidrogen, boleh jadi carbon-carbon. Tak ada masalah. Okay? Boleh. Janji 3 ikatan. Alright? And then next, nitrile tak ada apa. Nitrile tak ada apa. Siapa yang ada tengok video YouTube, dia tahu dalam video saya ada satu benda ekstra. Nama dia? Yang tengok tahu? Acid and hydride. Yes. Acid and Dia ada hydride. acid and hydride. Benda ekstra sebab dia pernah keluar dalam exam. So pernah keluar setahun tu. So alang-alang dia pernah keluar, saya ajar siap-siap. Okay, in case kamu cakap saya tak ajar. Acid and hydride sama dengan acyl chloride. Nama functional group homologous series sama. Acid and hydride. Bentuk dia double bond O, single bond O, single bond C, double bond O. Yang ni adalah acid and hydride kamu. Okay? Alright, that is the new thing. Tak ada new thing pun, ada je benda ni. Okay, boleh tambah dalam nota kamu. Soalan setakat ni? Untuk semua? Sekali lagi, semua ni kita akan belajar dalam satu topik. Kita akan belajar ni sebagai satu topik. Kita akan belajar carbonyl sebagai satu topik. Tapi satu je sebelum kamu belajar tu. Hafal yang ni dulu. Okay, make sure pandai yang ni dulu. Okay, kalau tak ada apa, kita balik kepada soalan kamu. Alright, esok kita akan bincang semua. Hari ni saya nak ajar cara menjawab je dulu. Okay, saya nak ajar cara menjawab. Okay. Untuk soalan this, untuk soalan functional group, cara dia jawab adalah circle and name functional group. Sebab soalan tiga tu, soalan 2C tu, dia minta homologous series juga. Alright, so kita tak perlu lukis balik, kamu akan jawab sekali je lah. Cuma satu je saya minta, cara nak bezakan sama ada guna pen color lain ataupun cara kamu nak tulis tu lah, tengoklah macam mana untuk bezakan. Okay, so that is cara kita jawab. Kita akan bulatkan dia dulu. That is my benzene ring. Kalau nak nampak, kamu boleh label functional group adalah benzene ring. Okay. Homologous series adalah aromatic. Label. Okay. Cara untuk yang lain, untuk OH kita hanya perlu bulatkan O dan H. So kamu akan label functional group dia adalah hydroxyl. Jangan salah eja. Homologous series adalah alkohol. Jangan salah eja. Okay. Untuk nitrogen, tak perlu bulat dengan C ya. Nitrogen bulat N je. Nitrogen bulat N sahaja, di mana functional group kamu akan jadi amino. Homologous series kamu jadi amide. Sebab sebelah dia tak ada C double bond O. Okay. Ni cara jawab. Dalam exam keluar nak jawab macam mana? Macam soalan tutorial kamu sekarang. Saya yakin ramai yang jawab balik dalam buku tutorial. Especially boys tu. Okay, jawab ke tak pun satu masalah. So, kat sini, apa yang saya nak kamu buat, salin balik structure tu. Dalam buku, dalam kertas kamu, label kat situ. Jangan jawab dalam soalan tutorial. Sebab kalau keluar exam pun, kamu kena buat yang sama. So, jangan rasa malas nak salin. Sebab salin tu satu teknik. Copy paste tu, kalau saya bagi test, saya bagi dengan skema jawapan, saya suruh salin balik pun tak tentu semua dapat 100. Percaya tak? Okay. Apa copy paste sampai punya teknik memang teruk.
Dan nak tengok kamu dah jawab ke belum, senang je. Soalan saya, 2B, berapa bulatan? Syarif? Bulatan macam mana? Ada berapa functional group? Tujuh. 7. Okay. Next. Kat sini, Hana. Hana Maisara. Berapa functional group? Wait, Miss. Hana dah jawab belum? Belum, Miss. Lepas tu masuk kelas saya hari ni nak buat apa? Hari ni adalah satu-satunya hari saya tak mengamuk sebab kamu tak buat kerja saya. Cuba kalau tak buat esok, kita tengok jadi apa. Cuba Hana, cuba. You see what happen. Wani? 2B? Wani Hazwani. Empat, Miss. 4, let's see. Boleh lebih lagi. Lima. 5. Walaupun benda tu sama. Walaupun benda tu sama. Oh. Kena repeat. Alright, kena repeat. Okay. Okay. Semua functional group yang ada tu kena bulat. Okay. Next. Yang ni. Muslihin? Saya tak buat lagi, madam. Tak payah bincang lah kalau macam tu. Alright. Soalan ni. Siapkan. Saya nak tengok minggu depan pula. Esok. So yang next saya nak masuk kepada benda yang sangat senang je untuk 5 minit ni. Sangat-sangat senang. Okay. Soalan functional group tu habiskan. Esok tak boleh jawab. Ketuk kepala hampa. Aku drive terus pergi kat college, pergi kat bilik hampa. Jangan sampai saya pergi cari kamu kat college. Don't challenge me. I think you heard my name before and you know how harsh I can be. Alright? Don't challenge me, boys. So, next saya nak masuk sikit je. 2 minit. Saturated, unsaturated. Satu je soalan. Muslihin, saturated dengan unsaturated, macam mana nak beza? Ada yang double bond dengan tak ada double bond. Double bond ada pada siapa? Unsaturated. Siapa duduk sebelah, siapa bagi jawapan? Muslihin? Siapa bagi jawapan kat kamu? Okay, Farid. First class kan? First hour. Alright. Saturated dengan unsaturated hydrocarbon. 3 perkataan, tiga-tiga ni saya nak ajar. Hydrocarbon adalah satu benda yang hanya pegang carbon dengan hidrogen sahaja. That is your hydrocarbon. Bermakna kalau dia ada pegang alcohol like this ataupun kalau dia ada pegang COOH like this, dia bukan hydrocarbon. Hydrocarbon bermakna dia hanya pegang carbon dan hidrogen seperti apa yang saya bagi dalam soalan like this. That is your hydrocarbon. Kita ada 3 jenis hydrocarbon. Saya ada 3 jenis hydrocarbon. Okay, siapa yang buka mic tak tutup tu? Arif? Alright, saya ada 3 jenis hydrocarbon kat sini. Atikah? Alright, 3 jenis hydrocarbon, apa dia? Anybody want to know? Alkene dengan alkyne. Yes, 3 jenis hydrocarbon yang kita ada adalah alkane, alkene dan alkyne yang kamu ada.
Okay. So, dua-dua ni, alkene and alkyne akan jadi your unsaturated sebab kehadiran double dan triple bond. Your alkane akan jadi saturated sebab kehadiran your single bond only. Okay. So, structure yang saya ada kat depan ni, saturated atau unsaturated hydrocarbon. One. Saturated. Saturated. One kata saturated. Okay. Next. Muslihin, saturated atau unsaturated? Unsaturated. Unsaturated sebab kehadiran double bond. Senang. Sebab tu saya kata yang ni paling senang. Okay, benda yang kamu boleh tengok dan boleh dapat jawapan terus. This guy, carbon-carbon triple bond over here. Razina? Unsaturated. Unsaturated over here due to the presence of your triple bond. Okay. Next, over here. Amira? Unsaturated. Unsaturated. Okay, kat sini pun unsaturated sebab kehadiran double bond kamu. Adriana, next. Saturated. Saturated. Alright, that is your saturated sebab kamu nampak benda ni sekarang tak ada double bond. Okay, that is the simplest thing ever. Okay. Next. Shazana? Unsaturated. Unsaturated. Shazana, dia benzene ring ke? Tak. Ya, dia bukan benzene ring. Okay. Dia bukan benzene ring. Dia hanya die-in yang biasa. Okay. This guy. Aisyah? Saturated. Saturated. Okay. So that is your unsaturated over here due to the presence of triple bond. That is your saturated over here. So senang je benda ni, unsaturated dengan saturated, benda yang sangat-sangat senang. Siapkan soalan 2 kamu tadi dan juga siapkan sehingga soalan yang ada expanded content semua tu. Okay, siapkan yang tu. Kita nak bincang esok. Boleh? Soalan? Miss nak tanya boleh? Boleh? Kamu ada kelas ke lepas ni? Nak tanya. Tak ada. Tanya? Boleh? Miss tadi kan, yang tadi Miss kata bukan benzene ring, kenapa? Okay, bukan benzene ring, kenapa? Let's see. Kenapa kamu rasa dia benzene ring? Soalan saya dulu. Kenapa kamu rasa dia benzene ring? Sebab dia bentuk macam benzene ring. Bentuk macam benzene ring. Bentuk je lah macam benzene ring. Apa syarat benzene ring? Selain daripada 6 carbon. Oh, ada tiga carbon. Tiga double bond. 3 double bond. Dan 3 double bond tu kena susun macam mana? Senang seli. Selang-seli. Selang-seli. So sekarang tengok balik Wani. Sama ke? Tak sama. Nampak lebih kurang sama tapi diorang tak sama. Kan saya cakap. Alright, inilah benda yang akan keluar dalam exam dan buat kamu keliru. Okay? So dia bukan benzene ring. Tengok betul-betul. Okay? Alright, kalau tak ada kelas saya nak ambil 5 minit sebab soalan ni. Tengok soalan 4. Soalan 4B. Tak ada apa, sikit je. Nak tambah soalan. Saya perasan soalan dia minta expanded. Soalan dia minta condense. Betul? Obviously saya nak tambah skeleton. Okay, saya nak tambah skeleton. Okay. Next. Nak bagi tips cara jawab. Nak bagi tips cara jawab. Okay. Contoh soalan yang macam ada aldehyde. Saya guna contoh satu ni je. Nak ajar siap-siap cara nak jawab tu. Jangan datang kat saya tak reti lepas tu orang tinggal. Alright.
So kita ada aldehyde kat sini. Aldehyde tu kamu dah tahu dah. Kalau soalan dah cakap dia nak aldehyde, mula dengan aldehyde. Mula dengan C double bond O H. Sebab saya nak aldehyde. So saya kena ada functional group aldehyde. Dan this molecular formula dah bagi tahu dah. Kamu hanya boleh guna 4 karbon, 8 hidrogen, oksigen 1. Itu je yang kamu ada dalam poket yang kamu boleh guna. So, untuk lukis aldehyde, saya dah guna 1 oksigen. Dah habis. Saya dah guna 1 hidrogen. Hidrogen tinggal 7. Saya dah guna 1 karbon. Tinggal 3. Nampak? Baru kamu letak 3 karbon tu. Letak 3 karbon tu, letaklah macam mana pun, letak 3 karbon tu. 3 karbon, habis. Hidrogen adalah orang last. Alright, hidrogen yang nak duduk pada karbon tu orang last. So, saya ada 7 hidrogen tinggal. So, kamu pun kira lah karbon ni, karbon first ini, saya letak nombor sebab saya nak kamu nampak. Dalam exam kamu buat tak payah letak nombor lah sayang. Karbon first ni, dah cukup ikatan? Cukup? Perlu ada hidrogen? Tak perlu. Okay. Karbon kedua, berapa hidrogen? 2. 2. Okay. Karbon ketiga, berapa hidrogen? 2. Karbon last, berapa hidrogen? 3. Thank you. 3. Dan kamu akan nampak 7 hidrogen tu akan habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak cara dia? Okay? Alright. Satu benda, orang bagi banyak mana, kamu guna banyak mana. Kalau orang dah kata 4 karbon, 8 hidrogen, 1 oksigen, dalam lukisan kamu tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih, kalau kurang, hang salah tu, hang buat balik. Sebab tu saya suka organik kimia. Kamu dah tahu dah jawapan kamu betul ke tak? Alright? Dia dah bagi tahu macam ni, macam ni, macam ni. Dia dah bagi tahu banyak mana. Hang jangan tambah, jangan kurangkan. Kalau tak cukup atau lebih, hang salah tu buat balik. Okay? Next, last thing dah, memang last. Bila saya minta expanded, condensed dan juga skeletal, untuk tiga-tiga tu, susunan diorang kena sama. Kalau expanded kamu adalah macam ni. Kalau expanded kamu sekarang adalah macam ni. Okay? Condensed kamu kena adalah mengikut susunan yang sama. Bermakna condensed teacher untuk yang saya dah lukis must be like this. Okay? Dia kena susunan yang sama. Alright, a bit of big tips over here kalau siapa yang dah ada tengok video. Yang expanded, condensed dan juga skeletal, dia hanya adalah ways of writing. Dia adalah cara penulisan. Kita tulis dia dalam bentuk yang berbeza. Tapi dia undergo tak reaction? Tak. Betul? Dia tak ada reaction. Dia tak ada perubahan. Susunan dia kena sama, attachment dia kena sama. Susunan dia kena sama, ikatan dia kena sama. Satu je beza weh. Satu je beza. Cara kamu tulis. Alright? Itu je beza. Make sense? So bila kamu nak lukis untuk expanded kamu nak lukis untuk condensed kamu nak lukis untuk skeletal kamu, untuk susunan yang sama. Sahaja. Alright? Okay? Question? Siap kan? Soalan ni adalah antara yang saya nak bincang lah dengan classification of carbon kat belakang-belakang tu. Kamu tengoklah 1.1 sampai 1.4 adalah sampai mana. Kita nak bincang semua tu. Okay? Kita nak bincang semua. Okay, Miss. And buat. Betul Muslihin? Buat. Bukan masuk tunjuk muka kat saya. Make sense? I love question. And from the way that you behave, I can see whether you answer or not. Ini bukan hari pertama saya mengajar weh. Alright? Saya tak payah tengok muka pun saya tahu kamu buat ke tak. Jangan malas sangat. Alright. So kalau tak ada apa, that's it for today. And kita akan jumpa esok ya, kelas esok macam biasa.